seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Mayat. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh adik saya tentang pengalaman seram kawan baiknya bernama Syukri. Ketika itu, dia baru saja beberapa bulan bekerja di Singapura. Umurnya ketika itu baru 19 tahun. Suatu hari, ketika Syukri balik dari kerja, dia ternampak sebuah kereta di hadapan rumah pekerja tempat dia tinggal. Syukri tidak merasa apa-apa yang pelik pada kereta tersebut. Lagipun, kebiasaannya memang selalu saja ada kereta diparking di kawasan itu. Mungkin saja kereta itu kepunyaan jiran sebelah. Dia pun tak mahu ambil tahu sangatlah. Bukannya dia kenal pun dengan jiran sebelah, kecuali rakan-rakan serumahnya dari pelbagai bangsa tu. Ketika Syukri melintas kereta tersebut, dia melihat sekujur tubuh milik seorang lelaki sedang tertiarap di kerusi belakang. Tubuh orang tersebut agak gempal. Syukri berfikir, mungkin orang tu sedang tidur. Dia pun terus berlalu dari situ dan masuk ke rumah. Keesokan harinya, gempar di kawasan tempat tinggal Syukri tentang jasad seorang lelaki yang sudah hampir busuk di dalam kereta. Syukri terlalu terkejut. Rupanya orang yang difikir sedang tidur dalam kereta tu sudah menjadi mayat. Serta-merta tubuhnya menjadi seram. Seram sejuk hingga berdiri bulu roma. Entah kenapa dia rasa seram pula apabila mengetahui berita tersebut. Mayat tersebut dihantar ke hospital untuk dibedah siasat untuk mengetahui punca kematiannya. Malam tu seperti biasa, selepas makan, Syukri akan menonton televisyen sebelum tidur. Dia hanya akan tidur apabila dia terasa benar-benar mengantuk. Kawan-kawan Syukri ada yang dah lena dibuai mimpi dan ada juga yang masih berborak di beranda. Hanya Syukri seorang di ruang tamu melayan siaran kegemarannya. Ketika kusyuk menonton itulah, matanya tertangkap satu kelibat manusia bertubuh agak gempal melintas di pintu dapur. Pergerakannya perlahan saja. Pada mulanya, Syukri tidak hiraukan sangat kelibat tersebut. Mungkin rakannya tu yang pergi ke dapur, tetapi kemudiannya dia menjadi pelik apabila mendengar suara orang sedang merintih. Suara merintih itu kedengaran jauh saja. Lama-kelamaan, ia semakin jelas, seperti berada di sebelahnya. Hembusan dingin terasa menerpa ke sisi wajahnya. Serta-merta Syukri teringat tentang mayat dalam kereta yang ditemui orang awam siang tadi. Apalagi, tanpa mematikan televisyen, Syukri terus bingkas dari kerusi lalu berlari masuk ke dalam biliknya. Tanpa sempat menghidupkan suis lampu, dia terus saja terjun ke atas katil dan berselubung dalam selimut dalam keadaan duduk. Tubuhnya menggigil macam orang kesejukan. Dia benar-benar ketakutan. Dia mula berfikir yang bukan-bukan. Dalam kepalanya terbayang figura hantu lelaki itu sedang berdiri di sebelah katilnya dengan renungan yang menyeramkan. Peluh jantannya sudah membasahi seluruh tubuh. Belum apa-apa lagi, sudah begitu sekali penakutnya
Hei lelaki ini. Ketika melayan ketakutan itu, Syukri mendengar bunyi pintu dibuka perlahan-lahan. Namun, dia tidak melihat sedikit pun cahaya yang masuk ke dalam biliknya. Walaupun dia berselubung dalam selimut, memang akan kelihatan juga cahaya lampu tersebut. Selimutnya bukan tebal pun. Agak mustahil juga tiada cahaya dari ruang tamu yang kelihatan apabila pintu dibuka. Mereka tidak akan menutup lampu di bahagian ruang tamu. Dibiarkan menyala hingga ke pagi. Dada Syukri sudah berdegup kencang. Nafasnya turun naik seperti orang baru menamatkan larian 100 meter. Dia dapat mendengar dengan jelas bunyi tapak kaki berlegar-legar di dalam biliknya. Kemudian dia mendengar suara mengeluh seperti kesal akan sesuatu. Di kala itu, dia merasakan katilnya bergoncang. Sudah. Hantu itu memang ada dalam biliknya. Syukri mau menjerit, tetapi suaranya bagai disekat. Janganlah hantu itu tarik selimutnya pula. Dia tidak sanggup bertentang mata dengan hantu tu. Tidak sama sekali. Semalam awak sudah nampak saya kan? Satu suara parau, namun kedengaran sayu menerjah ke gendang telinganya. Meremang bulu rumah Syukri, dada terasa sendat. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh, kemudian naik ke kepalanya. Syukri rasa hendak termuntah dan perut pula memulas-mulas seperti hendak buang air besar. Begitulah dia apabila terkejut dan ketakutan melampau menguasai diri. Selepas suara itu berkata-kata, keadaan terus menjadi senyap. Tiada lagi kedengaran bunyi orang berjalan, keluhan dan katil bergoyang. Syukri hanya mendengar suara televisyen yang masih terpasang di ruang tamu. Masa itulah Syukri menjerit sekuat hati, melepaskan rasa sendat di dada. Suara paraunya bergema satu rumah, mengejutkan rakan-rakan yang sedang tidur dan yang berborak di luar. Dalam sekejapan saja, biliknya terang benderang dan dia dikelilingi rakan-rakannya. Semuanya berwajah risau melihat keadaan Syukri. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Bila Syukri menceritakan apa yang dialaminya sebentar tadi, pelbagai reaksi kelihatan di wajah masing-masing. Ada yang percaya dan ada juga yang menggeleng saja apabila sambil berlalu keluar dari bilik. Saya percaya apa yang awak alami tu, sebab masa kami berborak tadi dekat luar, saya nampak kelibat lelaki berdiri di tempat dia mati. Dia sedang perhatikan kami, tapi saya buat tak nampak lah. Mula-mula tu saya fikir jiran sebelah, tapi bila dia hilang sekelip mata tu, ya, itulah yang saya rasa pelik. Tak sangka awak kena kacau pula, kata kawan Syukri. Mereka berdua datang dari negeri yang sama. Beberapa hari juga Syukri trauma dengan kejadian itu. Bila mendengar bunyi orang berjalan pun dia sudah kecut perut. Apabila cicak yang berbunyi, mau melompat dia dibuatnya. Penakut betul kau Syukri. Kalau nampak kereta diparking di depan rumah semasa balik dari kerja, dia akan berlari laju masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke dalam kereta. Sehingga sekarang
Syukri masih tertanya-tanya apa motif suara itu mengatakan begitu padanya. Apakah ketika Syukri melihat jasad dalam kereta itu, nadinya masih berdenyut? Dan jikalau Syukri tergerak hati membuka pintu kereta tersebut dan mengejutkan tubuh itu ataupun menyedari tubuh itu sedang sakit dan memerlukan pertolongan, sudah tentu nyawanya selamat bila dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Atau mungkin suara yang Syukri dengar itu cuma halusinasinya kerana berada dalam keadaan ketakutan. Yang pastinya, sehari selepas kejadian Syukri melihat tubuh kaku itu, mayatnya ditemui sudah hampir membusuk. Dia mati dalam keretanya sendiri kerana terlebih minum alkohol. Cerita yang selebihnya, Syukri tidak tahu sama ada ia melibatkan kes jenayah atau sebaliknya. Sekian. Terima kasih, Brother Far.